Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Rabbana wa ilaikal masir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Baik, hari ini kita masih lagi suratul An'am, masih awal lagi ya, suratul An'am ayat yang ke-7. Kita mulai ayat yang ke-7. Baik ya, kita catatkan makna dulu dan buat semakan siapa yang dah buat terjemahan dia. Walau dan jikalau. Nazzalna, telah menurunkan kami. Alaika, atas engkau. Kitaban, akan kitab. Akan kitab. Fi kirtosin, pada kertas. Falamasuhu, maka telah menyentuh mereka akannya. Maka telah menyentuh mereka akannya. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Laqala, nescaya telah berkata ia. Alladzina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka. In haza, tiada ini, illa, melainkan, sihrun, sihir, mubin, yang terang. Ayat yang ke-8. Waqalu, dan telah berkata mereka. Laulah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Unzila, telah diturunkan ia. Alaihi, atasnya. Malakun, akan malaikat. Walau, dan jikalau. Anzalna, telah menurunkan kami. Malakan, akan malaikat. Laqudia, nescaya telah diselesaikan ia. Al-amru, akan urusan. Summa, kemudian. La yunzarun, tidak mereka diberi tangguh.
Baik, saya masuk mula ayat 7. Walau nazzalna alaikal kitaba fi qirtasin, dan jikalau telah kami turunkan ke atas engkau akan kitab pada kertas, falamasuhu, maka nescaya telah menyentuh mereka akannya, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Lakola, nescaya telah berkata ia, allazina, oleh orang-orang yang kafaru, telah kafir mereka, in haza, tiada ini, illa sihrum mubin, melainkan sihir yang terang. Baik, saya mak semula ya, penerangan dia. Walau nazzalna alaikal kitaba fi qirtasin, dan jikalau telah kami turunkan ke atas engkau ya Muhammad, engkau ni mana Nabi, ya, kitab Al-Quran ini diturunkan pada kertas, macam mana kita sekarang ya pegang Quran ni ada kertas, tertulis ya ayat-ayatnya dalam kertas, sebagaimana yang kita sekarang miliki. Kalau asal usulnya Quran itu diturunkan ya dalam kertas, maknanya Nabi dibagi sebuku, satu buku ya, kitab Quran, satu buku kitab Quran, dah tertulis kat situ ayat-ayatnya. Kalau seandainya mula-mula Nabi menerima wahyu tu sebiji Quran tu tertulis ya pada kertas, falamasuhu biaidihim, maka nescaya telah menyentuh mereka orang-orang musyrikin Mekah akan menyentuhnya biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Masing-masing nak rasa, nak sentuh, nak sentuh Quran tu dengan tangan-tangan mereka. Ya, bila dah sentuh, laqala allazina kafaru, nescaya telah berkata ia oleh orang-orang yang telah kafir mereka, in haza illa sihrum mubin, tiada ini melainkan sihir yang terang. Kemudian mereka akan kata dan tuduh, jangan percaya ni. Ya, ini sihir, dah terang-terang ni sihir. Jadi kena ingat, asal-usul Quran turun tidak sebuku. Ya, macam mana kitab Taurat dan Injil sekaligus ya tertulis. Tapi Quran Nabi hanya menerima ya daripada suara Jibril, dan Jibril ini dan Nabi menghafal ya daripada ya Jibril. Jadi datang tadi tidak ada ya kertas dan tidak bertulis, hanya hafalan saja. Ya, contohnya Iqra, Nabi suruh baca Iqra. Ya. Nabi suruh hafal Iqra tu. Ya. Begitu juga ayat-ayat lain yang diturunkan tak ada kertasnya. Kalau ada kertas, mereka akan sentuh kertas tu. Macam jakun lah. Tak pernah nampak. Semua nak rasa. Ya, tapi bukan nak beriman. Ya, dia akan tuduh. Ini nampak terang-terang sihir. Macam itulah bahasanya. Ya. Jadi kita kena ingat sejarahnya ya, bahawa Quran ini turun tidak berbuku, tidak bertulis asal usulnya. Sebab itu ya masa itu tidak ada istilah ya sentuh Quran pakai wudu. Zaman Nabi tak ada, sebab tak ada kitabnya. Masing-masing hafal. Nabi dah hafal ya, Nabi sampaikan kepada ya umatnya ya untuk menghafal, atau orang yang di sekelilingnya untuk menghafal. Mana yang beriman ya mereka akan menghafalnya. Kemudian ya sahabat-sahabat menghafalnya. Ya, setelah menghafalnya mereka sampaikan pula. Caranya macam itulah, dengan hafalan-hafalan. Tak ada pada buku. Ya. Sebab itu tidak timbul masa tu Quran ini ya nak pegang mesti ada wuduk. Masa tu tak timbul. Sebab tak ada dia punya kitabnya. Bukunya tak ada.
Nah, kita kena ingat sejarah ya timbulnya ya adanya ya buku ni, iaitu bukan zaman Nabi tapi zaman Umar. Ya difikirkan zaman Umar tu kalau tak dicatat ya Quran ini, nescaya umat Islam akan kehilangan saksi. Quran itu sebagai saksi besar kepada umat Islam. Ya. Kalau seandainya ya tidak dicatat, nanti umat Islam akan kehilangan saksi ini. Maka dipikirkanlah untuk dicatatkan. Tapi ya masa itu tak selesai. Ya. Dan bersambung kepada zaman Utsman. Catatan tu bersambung zaman Utsman. Zaman Utsman ia dibukukan Quran itu dengan catatan. Jadi ya barulah dicatat zaman Utsman. Masa itu pula ya tak ada baris ya. Tak ada baris, tak ada titik ya. Jadi perkataan kita sebut ya'lamu ni ada rumah tapi tak ada titik ya. Ya masa tu belum dapat direka lagi ya ada titik 2. Belum dapat direka. Kadang kalau yang hafal tahulah ya'lamu. Ya, kalau yang kita tak tahu, kadang bunyi nun. Sebab rumah tu macam nun juga, na'lamu. Ya, kadang orang bunyikan dengan bunyi tak lamu. Sebab rumah saja. Tak ada titik. Jadi boleh ya'lamu, nak ta'lamu. Itu maka diciptalah titik-titik ni. Jim ada titik. Ya, ta ada titik, sa ada titik. Macam tu boleh direka. Adanya titik. Dan ya siapa yang ya menyusun titik dan baris ini ialah Saidina Ali. Ya, itu besar jasanya Saidina Ali. Sebab dalam kalangan sahabat orang yang mahir ya dalam nahu ni ialah Saidina Ali. Jadi Saidina Ali ni memang pakar nahu, dikatakan sebagai pakar nahu. Sebab itu dia meletakkan titik baris tu tidak salah. Tidak ada yang salah. Ya. Sampailah sekarang kita dapat sampai kepada kita titik dan baris ni dah ada. Ya. Mula-mula Quran ni tak cantik tulisannya. Sebab tulisan tangan tu macam kalau ikutkan naskah-naskah asal Quran tu, tulisan tu macam cacing kerawit. Macam cacing kerawit macam tu lah. Berungkai-rungkai macam tu. Ya. Kemudian lama-lama cantik. Ya, sampai kepada kita ni, ya, dah Quran ini bercetak. Ya, lagilah cantik. Ya. Kemudian, tak berapa cantik juga. Letaklah gincu dia. Jadi, kala-kalakan pula. Ya. Ada gincu, ada bedak, ada itu ini. Ya. Dah cantik dah Quran, berbedak, bergincu semua. Ya. Sampai kepada kita sekarang. Ya. Jadi ahli-ahli tajwid letakkanlah kala-kala tu. Itu dikatakan gincu tu. Dah ada gincunya lagi, ada bedaknya ya. Sampai kepada kita sekarang ini ya ada Quran yang ya, cantik, ya berwarna-warna. Bayangkan berwarna-warna. Kan cantik tu Quran tu, ya. Sampai kepada kita. Ya. Kemudian ya zaman ya atau masa sentiasa ia maju ke hadapan. Lalu ya Quran itu sentuh je dah boleh jadi bersuara. Tak payah kita baca, sentuh jelah. Ya lalat dia dapat pahala, kita tak dapat. Ya. Quran dah bersuara. Letak pen je kat Quran tu dah keluar suara. Ya. Kita dah tak baca lagi dah. Dah sentuh je dia dah baca. Ya. Jadi yang macam tu ya, itu hanya untuk pembelajaran, pembetulan. Ya, kita punya bacaan. Tapi kalau ya, itu tak boleh teruskan lah. Maknanya tak boleh kita harapkan dia baca saja. Kita kena baca. Itu hanya sebagai nak memperbetulkan kesalahan kita kalau tak betul bacaan kita. Ya. Jadi itu peralatan-peralatan yang memudahkan kita baca Quran. Tengoklah sampai sekarang Quran dah cantik, dah berbuku.
Dah cantik dah berbuku, dah tak boleh nak disentuh pula, letak tinggi-tinggi. Ya. Letak tinggi-tinggi tak ada siapa yang nak sentuh. Ya. Akhirnya Quran ni macam barang terasing daripada umat Islam. Ya. Asalnya ya Quran itu sebagai ya bacaan harian. Tapi bila dah jadi buku pula, sanjungan tu dah melampau-lampau dah. Ya akhirnya Quran tu diletak paling tinggi. Dah tak boleh nak dicapai. Takut nanti ada orang capai. Jadi, ya, akhirnya Quran dah jadi asing. Ini lama-lama apa? Umat Islam jauhlah daripada Quran. Jadi besok nak ambil Quran tu bila ada kematian. Ya, nak ambil Quran tu, ya, bila ada sebab-sebab baru ambil Quran. Kalau tak, takkan jadi buku bacaan harian. Sebab itu, ya, kita mempelajari terjemahan ni, ya, satu, ya, cara untuk kita menghampirkan diri kepada Al-Quran dan kita bermanja ya dengan Al-Quran. Ya. Kalau tak ada cara macam ni, ya, jadi kita ya lama-lama nanti dah jauh ya daripada Al-Quran. Okey, ayat yang ke-8 pula ya saya nak buat saya makan ya. Wa qalu dan telah berkata mereka, laula kenapa tidak unzila telah diturunkan ia alaihi atasnya malakun ya malaikat ya ataupun seorang malaikat walau dan jikalau anzalna telah menurunkan kami malakan ya seorang malaikat laku dia nescaya telah diselesaikan ia al-amru akan urusan summa la yunzarun kemudian tidak mereka diberi tangguh ya baik. Orang-orang musyrikin kafirin ini, dia kata, ya waqalu telah berkata mereka ni musyrikin ni, laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak telah diturunkan ke atasnya, ke atas Muhammad ni seorang malaikat? Ya, kenapa tak malaikat sahaja jadi rasul? Kenapa Muhammad pula nak jadi rasul? Kenapa Tuhan tu tak turunkan malaikat sahaja jadi rasul? Kata orang-orang musyrikin. Ya. Kata jawapan wahyu, walau anzalna malakan dan jikalau telah kami turunkan ya akan seorang malaikat jadi rasul ya laku dial amru nescaya telah diselesaikan ia akan urusan summa la yunzarun kemudian tidak mereka diberi tangguh. Maksudnya apa? Malaikat ini dia tidak punya nafsu macam mana manusia. Dia tidak ada perasaan macam tu sebagaimana manusia. Jadi, kalau Rasul kita malaikat, dia nampak je ya orang tu melawan, ya orang tu buat mungkar, masa tu juga diselesaikan. Diselesaikan tahu tak? Mari dipicit masa tu, dicekik masa tu, ya, ataupun dipijak oleh malaikat masa tu tidak diberi tangguh lagi. Malaikat dia tak ada perasaan. Ya, kalau manusia ni, ya, kalau Rasul kita malaikat, ya, manusia buat jahat, ya, manusia melawan, masa tu juga diselesaikan, kata Allah Ta'ala. Masa tu juga dicekik. Ya, maka ramailah manusia yang mati. Dicekik di malaikat. Ya, sebab melawan. Nampak? Ya, sebab itu Allah tidak turunkan malaikat sebagai Rasul. Ya, Allah turunkan Rasul itu berupa manusia yang ya, sama dengan manusia-manusia lain yang punya perasaan. Ya, yang punya keinginan dan perasaan-perasaan manusia. Sebab itu Allah turunkan Rasul itu manusia. Untuk manusia. Ya. Ini kena faham. Kenapa Allah tak turunkan malaikat. Ya. Itu maksud ayat itu. Kalau diturunkan, habis manusia. Akan diselesaikan, akan mati. Ya, malaikat tak ada, nak tunggu-tunggu esok-esok tak ada. Ya, masa itu juga dicekik. Ya. Baik. Kita semak semula kedudukan tata bahasa ya. Di sini. Di sini kita jumpa perkataan nazala ni yang banyak berulang. Ya, dengan dia punya wazan satu yang ayat yang ke-7.
Dia punya wazannya nazala. Nazala ada sabdu tengah. Ya, nazalna na tu kami tu penambahan. Ya asalnya 3 huruf nazala saja, nun zailam nazala. Kalau nazala saja 3 huruf, maknanya lazim. Lazim ni makna biasalah, macam maknanya turun. Nazala telah turun ia. Tapi kalau ada sabdu nazala, ada sabdu macam tu, kita tak boleh terjemah telah turun ia. Tak boleh. Kena tambah yang perkataan melampau. Ya, perkataan melampau tu mana kena tambah mekan macam tu. Contohnya sekarang telah menurunkan ia. Dia dah 4 huruf. Kalau dah 4 huruf, makna kena letak makna yang melampau. Ya. Bahasa Arab disebut muta'addi. Perbuatan melampau. Mim ta ain dal ya. Mim ta ain dal ya. Ya, bunyinya muta'addi. Ya, muta'addi. Maknanya melampau. Makna muta'addi itu melampau. Kalau makna biasa namanya lazim. Lam alif zai mim, lazim. Ya. Baik, kan beza. Kalau lazim telah turun ia. Sendiri turun, telah turun ia, sendiri turun. Tapi nazala telah menurunkan ia. Dia menurunkan benda lainnya, orang lain. Macam tu, nazala. Ya, ini 4 huruf ya, nazala. Kalau mudhari'nya kalau nak jadikan amar, kalau 4 huruf, ingat tak kaedah dia macam mana? Kalau jadikan amar dia. Kalau nazala, amarnya apa? Bukan mudhari' ya, amarnya. Bunyikan bawah. Nazil. Apa dia? Nazil. Kalau nak cakap buka mic ya. Nazala, nazil. Ya. Kalau fi'il amarnya bunyikan bawah saja. Kalau 4 huruf lah, 3 huruf tak boleh ya. 3 huruf tengok mudhari'nya. 4 huruf, tengok madi terus loncat amar pun boleh. Tak payah melalui mudhari'. Nazala, nazil. Kalau nazil, kalau nahi dia apa? Nazil. Nahi kan tambah lam alif dengan ta. La tunazzil. Bunyikan dhammah. La tunazzil. Ya. Nazil, la tunazzil. Isim fa'ilnya tambah mim awal. Munazzilun. Munazzilun mim. Munazzilun. Isim maf'ulnya tambah mim juga, barisnya naikkan atas. Sama dengan isim fa'il, hanya beza barisnya. Munazzi untuk isim fa'il. Kalau isim maf'ul, munazzah. Munazzalun. Jadi munazzilun, munazzalun. Ulang balik. Kalau madinya apa? Nazzala. Mudhari'nya yunazzilu. Yu ya. Yunazzilu. Nazala, yunazzilu. Amarnya apa tadi? Nazil. Amarnya nahi. La tunazzil. Isim fa'il munazzilun. Isim maf'ul munazzal. Munazzalun. Munazzalun. Lun. Munazzalun. Bukanlah munazzalun. Lun tu lam dua depan lun ya. Baik. Sekali lagi. Madi. Nazala. Mudhari. Yunazzilu. Tak ada tanwin.
Yunazzilu. Ya. Tak ada tanwin. Tanwin tu untuk isim. Amar. Nazlin. Nazil. Nahi. La tunazzil. Isim fa'il. Munazzilun. Isim fa'il ada tanwin ya. Munazzilun. Isim maf'ul. Munazzalun. Dalam segi makna. Makna tadi dah ada iaitu menurunkan. Itu namanya bentuk mutaaddi ya, menurunkan. Kalau madi apa? Menurunkan. Telah menurunkan ia. Kalau mudhari tak ada di. Ia menurunkan. Kalau amar suruh. Turunkanlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau turunkan. Isim fa'il, yang menurunkan. Isim maf'ul, yang diturunkan. Isim fa'il ada yang. Isim maf'ul penambahannya ialah yang di. Ya? Yang di. Okey. Itu adalah fi'il mudhari, fi'il madhi, ya, 4 huruf, wazan nazzala. Ya, cuba kita tengok ayat yang ke-8. Ya, yang ke-8 kita jumpa walau anzalna. Walau anzalna malakan, jumpa tak? Jadi anzalna ni juga adalah 4 huruf tapi wazan anzala. Dia tak ada nazala macam tadi. Macam tadi ada sabdu. Sabdu tu lah menunjukkan dia 4 huruf. Ya. Ini penambahannya alif. Alif di awal tu. Jadi asalnya nun zailam. Nazala. Jadi anzala. Tapi dalam segi makna tahu tak? Maknanya sama. Menurunkan. Dia dah mutaaddi sebab dia 4 huruf. Ya. Okey, madi anzala. Kalau amar macam mana? Nak buat amar daripada madi? Macam tadi, kaedah dia kalau nak buat fi'il amar daripada madi macam mana? Tak ingatlah tu. Anzala. Kalau menjadi fi'il amar, ya, untuk 4 huruf, senang je bariskan bawah yang depan dia tu. Jadi, tak bolehlah dah baris bawah, tak boleh. Itu dah jadi 3 huruf nanti. Anzala, anzil. Macam tu lah. Anzil. Itu. Macam tadi, nazala, nazil. Ya, anzala, anzil. Ya. Kalau nahi apa nahi? Ini dah lain, ini tak ada sabdu ya. Yang ada sabdu dah tinggal. Yang ada sabdu yang ayat atas, ini tak ada sabdu. La tunzil. La tunzil. La tunzil. Cuba buat catatan untuk 4 huruf ya. 4 huruf, buat catatan 4 huruf. Fi'il nahi, fi'il mudhari,
mula domah. Depan mula. Yang mula dia mesti mula dengan domah untuk 4 huruf. Yang kedua, fi'il nahi. Yang ketiga, isim fa'il. Yang keempat, isim maf'ul. Itu semuanya kena mula dengan domah. Sebab itu tadi, bila nahi, bunyikan domah. La tunzil. Kalau kita bunyi atas, la tanzil contohnya, itu sama dengan 3 huruf. Sama dengan 3 huruf. Jadi untuk bezakan 3 dengan 4, 4 ni mudhari'nya baris domah. Nahinya baris domah. Ya. Okey, kalau dah catat tu, cuba buat mudhari'. Anzala. Mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' kan mula dengan ya. Kenapa mula dengan alif? Kan mula dengan ya. Kenapa baris atas baru tulis mula dengan domah? Baru tulis mula dengan domah. Yunzilu. Yunzilu. Yun. Anzala yunzilu. Anzala yunzilu. Amarnya apa amarnya? Amarnya mana pula? Ada tulis ke tadi? Amar ada baris domah, ada tak? Yang dicatat tadi. Tak ada. Amarnya baris atas. Anzil. Yang baris domah tak termasuk amar. Anzil. Ingat ya, untuk 4 huruf, fi'il amar, ya, kena baris atas mulanya ya. Mula baris atas. Sebab nak membezakan 4 huruf dengan yang lain. 4 huruf ya, dengan yang lain. Jadi 4 huruf ni nak kenal dia, amarnya kena mula dengan atas. Jangan bunyikan inzil. Salah. Bunyikan atas. Anzil. Anzil. Okey. Amar anzil. Nahi. La tunzil. Mulakan domah. La tunzil. Isim fa'il. Mim. Mula dengan mim. Mim. Bunyi bawah, tengah. Munzilun. Ni tak ada sabdu. Yang sabdu tadi. Ni tak ada sabdu ya. Munzilun. Cuba buat isim maf'ul. Munzalun. Naikkan atas. Ya. Ulang. Madi apa? Anzala. Mudhari. Yunzilu. Amar. Anzil. Nahi. La tunzil. Isim fa'il. Munzilun. Isim maf'ul. Munzalun. Dalam segi makna pula. Maknanya ialah menurunkan. Kalau madi, telah menurunkan ia. Kalau mudhari, ia menurunkan. Kalau amar, amar suruh. Amar tu suruh.
turunkanlah oleh engkau. Kalau nahi, janganlah engkau turunkan. Isim fa'il, yang menurunkan. Isim maf'ul, yang diturunkan. Ya. Baik, kita catatkan sambungan ayat yang ke-9 ya. Walau. Jumpa tak? Walau dan jikalau. Ja'alnahu, telah kami jadikan akannya. Malakan, akan malaikat. La ja'alnahu, nescaya telah kami jadikan akannya. Rajulan, akan seorang lelaki. Walabasna, dan nescaya telah kami samarkan. Alaihim, atas mereka. Ma, apa yang? Yalbisun, mereka samar-samarkan. Ayat 10. Walakot, dan demi sesungguhnya. Ustuhzi'a, telah diperolok-olokkan ia. Bir-rusul, akan rasul-rasul. Min qablika, daripada sebelum engkau. Fahaqo, maka telah tertimpa ia. Billadzina, akan orang-orang yang sakhiru, telah mempersenda-sendakan mereka. Minhum, daripada mereka. Ma, akan apa yang. Kanu, adalah mereka. Bihi, dengannya. Yastahzi'un, mereka perolok-olokkan. Semak semula. Walau ja'alnahu, ayat 9-nya. Walau ja'alnahu malakan, dan jikalau telah kami jadikan akannya. Malakan, malaikat. Maknanya, kalau jadikan Rasul itu malaikat. Ya. Ini kalau ya. Kalau Allah jadikan Rasul manusia ini malaikat. La ja'alnahu rajulan, nescaya telah kami jadikan akannya ya, seorang lelaki. Maknanya, kita tak boleh nak melihat malaikat. Ciptaan malaikat ni kita tak dapat nak lihat. Kecuali dia menyerupai seorang lelaki. Jadi maka, malaikat ini kalau nak jadi Rasul, Allah akan jadikan dia sebagai seorang lelaki.
Ya, barulah kita dapat lihat. Walabasna alaihim, dan nescaya telah kami samarkan alaihim atas mereka. Maknanya samarkan di sini, ya Allah serupakan. Ya, lelaki tadi, malaikat tadi serupa dengan manusia. Seorang lelaki seperti manusia. Tapi dia malaikat. Ya, macam Nabi jumpa Jibril, ya, dia menyerupai manusia. Umar jumpa Jibril ketika dalam majlis, ya, ketika itu Jibril menyerupai seorang manusia. Ya. Kalau Allah nak turunkan malaikat ini sebagai rasul kamu, tentulah Allah akan samarkan dia seperti manusia, seorang lelaki manusia. Ma yalbisun, ya, apa yang mereka samar-samarkan. Apa maksudnya? Bila malaikat tu jadi manusia sebagai rasul, contoh, nanti dia kata, orang musyrikin Mekah dia akan kata apa? Ini bukan malaikat, ini manusia. Ya, saya nak malaikat, bukan nak manusia. Dia akan kata macam tu. Bukan, ya, dia nak beriman, tidak akan beriman. Sebab, ya, malaikat ni tak boleh dilihat. Kita tak dapat nak lihat malaikat. Melainkan, dia menyerupai, ya, seseorang. Barulah kita boleh dapat melihat malaikat. Ya. Jadi, kalaulah malaikat itu sebagai rasul, malaikat itu akan diserupakan Allah Ta'ala sebagai manusia. Ya, pada masa itu mereka pun tak yakin juga. Ini bukan malaikat, ni manusia. Aku tak percaya yang dia ni malaikat. Ya. Itu jawapannya nanti. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Dan demi sungguhnya telah diperolok-olokkan ia akan rasul daripada sebelum engkau. Wahai Muhammad, rasul-rasul dulu pun sebelum kau, ya, mereka pun diperolok-olokkan oleh umatnya, oleh kaumnya. Fahaqa billadzina sahiru minhum, maka telah tertimpa ia akan orang-orang yang telah mempersenda-sendakan mereka daripada mereka. Maka nubiyastaziun, apa yang adalah mereka dengannya mereka perolok-olokkan. Apa akibatnya? Mereka persendakan rasul, mereka perolok-olokkan rasul. Ya, umat-umat dulu Allah azab mereka. Mereka patutlah tertimpa, ya, azab buat mereka. Jadi orang-orang musyrikin Mekah masa itu, ya, maukah dia, ya, senasib dengan orang-orang umat-umat yang dahulu? Itu persoalannya. Ya, kalau dia terus-menerus memperolokkan dan mempersendakan rasul, ya, maka akibatnya akan tertimpa kepada mereka, iaitu azab Allah. Tapi apa terjadi? Memang berlakulah. Ya, pada peperangan Badar, Mekah jatuh ke tangan orang Islam. Segala kekuatan, ya, dan juga pemerintahan musyrikin hancur di Mekah. Itu satu azab buat mereka. Ya, azab yang Allah kenakan terhadap mereka kerana mereka, ya, memperlakukan rasul sewenang-wenangnya. Sehingga rasul keluar daripada Mekah. Punca mereka nak bunuh, mereka nak tangkap, ya. Dan mereka tidak mau bersahabat dengan rasul, ya, yang mana akhirnya mereka tidak punya kekuasaan lagi. Habis negara musyrikin di Mekah. Jadi jangan salah sejarah pula. Ya, Mekah tu asalnya ialah daripada, ya, orang Islam. Ya, kemudian mereka telah, ya, merosakkan ajaran Islam ini sehinggalah jadi, ya, rakyat musyrikin. Jadi, ya, Islam ambil balik, dimurnikan semula kota Mekah tadi daripada segala berhala-berhala. Jangan salah sejarah. Nanti kita ingat kita rampas tanah musyrikin. Tak, ya. Itu tanah orang Islam yang mereka sudah kuturi. Zaman Nabi Ismail, yang membuka ialah Nabi Ibrahim dan Ismail buka kota Mekah tu. Ya.
Baik ya. Kita semak semula lagi. Ya, perkataan-perkataan yang boleh kita ambil tahu. Baik, daripada ayat yang ke-9, ya, kita jumpa ja'alna berapa kali tu? Dah 2 kali ja'alna. Cuba kita biasakan ja'alna ni kita biasa jumpa, jadi kena membiasakan ya dengan sorof dia. Ya, ja'alna berapa huruf? Buang na tu penambahan. 3 huruf ja'alah. Apa mudhari' ja'alah? Siapa yang biasa dengan ja'alah? Mudhari'nya apa? Yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Apa fi'il amarnya? Yaj'alu. Daripada yaj'alu cuba buat. Yaj'alu buat fi'il amar. Ij'al. Alu, yaj'alu. Alu tu matikan al. Jadi al dah dapat. Tinggal awalnya ij'al. Nahinya? La taj'al. Isim fa'ilnya? Fa'ilun. Wazan dia. Fa'ilun. Ja tu panjangkan. Ja'ilun. Untuk 3 huruf tak sama dengan yang 4 huruf ya. Yang 4 huruf tadi guna mim. Isim fa'il untuk 3 huruf dia tak guna mim. Kita panjangkan. Ja tu. Ja'ilun. Wazan dia ingatkan. Fa'ilun. Ja'ilun. Isim maf'ulnya? Isim maf'ulnya wazan dia maf'ulun. Cuba tulis mim fa ain waw maf'u. Mim fa ain waw maf'u. Lam 2 depan lun. Maf'ulun. Maf'ulun ni kan daripada fa'ala, fa ain lam. Fa'ala. Jadi wazan dia bunyinya sama dengan maf'ulun. Kalau ja'ala? Siapa sebut tu? Maj'ulun. Ikut wazan tu. Ya, untuk 3 huruf ya. Wazan dia macam tu. Isim maf'ulnya maj'ulun. Okey, ulang semula. Ja'ala madi. Mudhari'nya? Yaj'alu. Ij'al. Amarnya nahi. La taj'al. Nahi. Isim fa'il. Ja'ilun. Isim maf'ul. Maj'ulun. Lain sekali nak dengar. Madi. Ja'ala mudhari'. Yaj'alu amar. Ij'al nahi. La taj'al isim fa'il. Ja'ilun isim maf'ul. Maj'ulun. Dalam segi makna. Makna menjadikan. Kalau madi? Telah menjadikan ia. Mudhari'? Ia menjadikan. Amar? Jadikanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau jadikan. Isim fa'il? Okey, yang menjadikan. Isim maf'ul? Yang dijadikan. Baik. Depannya labasna. Lam pertama tu maknanya nescaya. Itu tinggalkanlah. Kita ambil 3 huruf tu lam ba sin. Ya. Labasa. Jumpa tak? Tak jumpa? Ayat 9. Ayat 9 walabasna alaihim. Dah jumpa dah? Ada tak jumpa? Ajar arti jumpa tak? Tak jumpa? Cuba baca. Rajulan ayat 9 tu. Rajulan jumpa tak? Baris tu.
Lah, hilang ke mana pula? Semak balik ayat 9. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Wala labasna. Jumpa tak? Itulah dia. Itulah dia. Jadi, kita ambil perkataan lam. Lam pertama jangan diambil. Lam pertama tu jawab. Lam jawab, nescaya. Jadi, perkataannya lam, ba dengan sin. Labasa. Labasa. Siapa tahu mudhari' dia? Labasa. Siapa tahu mudhari' dia? Ada orang kata yalbasu. Ya, ada orang kata yalbasu. Yalbasu betul. Itu bunyi mudhari' tapi betul tak? Itu je lah. Tengok ayat 9 akhir sekali. Apa bunyinya? Itulah fi'il mudhari'nya. Labasa yalbisu. Apa? Buang wawun dia tu. Wawun tu jamak. Tinggalkan wawun, tinggal ambil sin saja. Yang madinya labasa, mudhari'nya apa? Yalbisu. Okey, sekarang dah jumpa fi'il mudhari'. Cuba buat fi'il amar daripada mudhari'. Siapa dapat? Yalbisu. Amar dia. Siapa boleh buat fi'il amar? Fi'il amar dibuat daripada mudhari'. Fi'il amar dibuat daripada mudhari' ni. Macam mana buat fi'il amar? Ba dengan sin, matikanlah bis. Kan bunyi bis. Tinggal lam. Jadi lam tak boleh bunyi. Tambahlah alif. Ilbis. Jadi amarnya apa? Ilbis. Ilbis. Nahinya? Mana boleh baris dhamma? Kalau baris dhamma kan 4 huruf. Ni kan 3 huruf. 3 huruf mana boleh mula dhammah mudhari'? Itu untuk 4 huruf saja. La talbis. La talbis. Ulang sekali lagi. Madinya apa? Labasa. Mudhari'nya? Yalbisu. Amar. Ilbis. Nahi. La talbis. Isim fa'ilnya. Fa'ilun. Labasa. Fa'ilun. Labisun. Okey, labisun. Ikut fa'ilun tu. Untuk tiga huruf ikut wazan fa'ilun. Labisun. Isim maf'ulnya? Maf'ulun. Maf'ulun. Wazan mesti sama dengan bentuk maf'ulun. Apa dia? Mabsulun dah lain nombor dah lain apa dah lain huruf tu. Maf'ulun. Labasa mal bu
Malbusun. Macam itulah. Malbusun. Sama dengan maf'ulun. Malbusun. Sama wazan dia. Okey. Lain sekali. Madi labasa. Mudhari yalbisu. Amar ilbis. Ilbis. Nahi la talbis. Isim fa'il labisun. Isim maf'ul malbusun. Malbusun. Apa makna tadi? Makna dia apa tadi? Maknanya ialah samar kan? Maknanya ialah samar. Kalau madi apa? Tak payah letak ma. Ikut mana yang dibagi iaitu samar. Samar. Telah samarkan ia. Mudhari ia tak ada di, jangan letak di. Ia samarkan. Amar samarkanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau samarkan. Isim fa'il yang menyamarkan. Boleh tambah ma ya, sesuaikan bunyi. Yang menyamarkan. Isim maf'ul yang disamarkan. Okey, satu lagi perkataan sahiru. Ayat yang 10. Sahiru. Kalau kita buang waw alif tu, apa bunyinya? Ini fi'il madi ni. Buang waw alif. Fi'il madi tak ada bunyi dhamma akhir. Fi'il madi kan bagi bunyi atas akhirnya. Ya, kita telah merosakkan bahasa. Sebab huruf tengah tu memang asal, tak boleh ditukar. Itu asal. Sahira. Jangan semua bantai atas je. Sahira. Macam kita baca sami'ah. Sami Allah. Sami'ah kan? Sami Allah tu. Sami'ah. Dia tak boleh sama'ah. Ada fi'il 3 huruf ni. Tengah dia ada baris atas, baris bawah, baris depan. Kena ingat ya. Fi'il madi 3 huruf ni ada yang bawah, ada yang atas, ada bawah, ada depan. Yang tengah bukan yang awal. Yang awal dengan yang akhir sama. Yang tengah saja. Macam tadi labasa baris atas. Sahira baris bawah. Sahira. Okey. Sahira mudhari'nya yashoru. 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 Baik, macam mana fi'il amar? Yashoru. Yashoru daripada mudhari' ni. Horu matikan. Horu tu matikan jadi apa? Horu. Ho dengan ro matikan bunyi apa? Itu yang awalnya betul lah. Yang tengah tu tadi bunyi hor kan? Tak, dah bunyi horu tu. Jangan bunyi bawah. Dah tentu bunyinya atas mudhari'nya. Horu, ho. Matikan dengan ujung. Hor. Hor. Jangan bunyi hir pula. Dah salah lah tu. Jadi hor. Tinggal pangkalnya apa? Ishor. Pangkalnya bunyi is. Ishor. Nahinya? La tashor. Dia nahi ikut mudhari'nya. Kalau bunyi hor, nahi pun bunyi hor juga. La tashor. Okey, ulang balik. Madi apa? Sahira. Mudhari' yashoru. Amar
Ishor nahi. La tashor. Isim fa'il. Fa'ilun. Sahirun. Fa'ilun. Sahirun. Isim maf'ul. Maf'ulun. Maf'ulun isim maf'ul. Buat maf'ulun. Sahira buat maf'ulun. Mashurun. Mashurun. Ya, Okey. Cuba letak makna. Makna di sini sahiru telah apa? Mempersenda-sendakan kan? Okey, kalau madi mempersenda-sendakan. Madi? Okey, mudhari? Ya, muammar? Dua kali sebut. Persenda-sendakanlah. Macam tu. Ya, nahi? Okey, isim fa'il? Dua kali. Okey, isim maf'ul? Ya, alhamdulillah. Okey, pandailah semua. Alhamdulillah, ya. Sampai sini dulu.